Okay, Assalamualaikum. Hari ni dah masuk hari keempat. Jadi di pusat kuarantin. Jadi untuk video ini mungkin agak pendek sedikit sebab aku dah macam kurang idea. Hari keempat dah kurang idea. Jadi aku nak minta korang tolong komen apa-apa, tanya apa-apa. Buat aku ada idea sikit nak cakap. Okay, jadi jom kita start. Okay, untuk aktiviti hari ni macam biasa, tak ada apa pun. Okay, untuk makanan sahur, mi goreng, ada sambal, lepas tu sedap lah. Okay aku. Tapi aku nak buati kat sebab ada dalam grup WhatsApp level ni komen cakap tak sedap, cakap mi tu tak sedap. Bapak aku ajar. Lepas tu dia cakap sambal pakai cili bo je kan. Tak bersyukur. Tapi okey lah, dia macam dia cakap suruh bawah tu gurau je. Okay, seterusnya makanan berbuka tadi, nasi dengan ayam masak kicap. Lepas tu ini pun ada bubur lambuk juga. Okay, jadi untuk apa yang aku nak share ini, aku nak cerita benda basic, benda yang di-share sikit pasal sabar. Okay, bila cerita pasal sabar ni, sabar ni mesti sekalikan dengan ujian. Macam sabar ni lebih kepada untuk orang yang kena ujian. Jadi cakap ujian ni bukan ujian susah je ada. Ujian ni ujian senang pun ada. Macam sekarang ni ada orang, bukan, boleh tak aku bagi contoh yang datang sini. Macam aku cakap, orang Saudi ni kaya-kaya kan. Jadi orang Malaysia yang kerja kat Saudi ni pun kaya-kaya kalau nak tahu. Dia orang gaji besar-besar lah. Besar-sedap lah gaji Saudi ni. Jadi mungkin dia orang dah terbiasa dengan kaya tu. Diuji dengan kekayaan tu, dia orang jadi mungkin agak sombong. Bila sampai sini pagi tadi komen mi tak sedap kan, aku geram je. Macam dah biasa sangat makan sedap kot. Jadi macam bila ada ujian tu, kita pasal ujian lah. Antara ujian orang, bukan susah je, senang pun ada. Jadi sabar ni, cakap kita kena sabar. Sebab siapa silap aku, Saidina Umar kot, dia cakap orang yang paling kuat bukanlah orang yang boleh angkat barang apa semua kan, tak pergi gym apa. Orang yang paling kuat ialah orang yang sabarnya tinggi. Macam tu. Itulah hebatnya orang sabar. Macam apa yang aku dah lalui dengan kawan sebenar orang, apa yang kami lalui, kami kena banyak bersabar. Macam ujian, walaupun tu sebenarnya ujian kecil je tu, kami disuruh malam tu siap, besoknya nak pindah ke hotel kan. Macam ya betul kan, walaupun serabut dekat situ dah kena sabar kan. Lepas tu dah sampai hotel tu, cakap mungkin dari dalam seminggu ni kita orang dah gerak kan. Setiap kali ada berita flight nak balik kan, semua macam serabut kan, semua macam betul-betul sekali tak ada. Tu macam kena scam kan. Jadi kena sabar lagi. Lepas tu besoknya tunggu memang kita orang 14 hari tu rasa lama lah nak tunggu berita ada flight tu. Jadi kita orang kat situ banyak kena banyakkan bersabar esok kan. Bila dengar berita lepas tu cancel, sabar lagi kan. Dan sekali akhirnya boleh balik. Lepas tu kat sini pun kena duduk 14 hari seorang-seorang. Pun kena sabar lagi kan. Jadi aku nak ajak korang untuk kalau ada ujian apa-apa ke, ada masalah, untuk sentiasa sabar. InsyaAllah orang yang bersabar ni ada ganjaran dia. Ini aku nak respon pasal semalam. Aku cerita pasal dekat Abah kan, pasal student dekat tempat aku tu. Aku tercakap 2 kali orang hitam. Aku duduk sana kawan dengan ni orang Indonesia. Jadi bila duduk dengan Indonesia, dia orang selalu panggil OI kan. OI tu bukan OI. Dia I tu huruf I bagi Indonesia kan. Jadi aku dah terbiasa duduk dengan orang, dia nak panggil OI. Aku jadi panggil, bila datang sini takkan cakap OI, cakap orang hitam lah. Jadi benda tu aku terbiasa. Jadi bila aku cakap semalam orang hitam tu, mungkin ada yang trigger kan, macam ada terasa. Jadi aku nak minta maaf lah. Bukan aku tak masukkan pun korang tu orang hitam. Lepas tu orang, sepatutnya aku cakap orang Afrika kan. Macam tu. Jadi nak cakap orang hitam yang aku masukkan ni ialah orang Afrika yang duduk kat sana. Bukan korang yang kulit hitam pun janganlah terasa. Macam tu. Jadi sebab kat sini bukan hitam sangat pun korang, nak bandingkan dengan orang Afrika kan. Dia orang tu gelap lagi. Okay,
Seterusnya ada yang komen hari pertama itu, tapi aku tak jawab lagi, iaitu untuk share tempat menarik di Saudi. Aku tak banyak jalan lagi, duduk kat situ baru setahun, nak keluar pun susah, apa kereta tak ada apa. Jadi tempat yang aku dah pergi, aku cerita 3 lah: Mekah, Madinah dengan tempat aku Abha ni. Okey, untuk kat Mekah, Mekah memang, Mekah dengan Madinah ni famous lah. Kalau datang Saudi memang orang datang Mekah Madinah buat umrah haji kan. Okey, jadi kat Mekah ni ada apa yang best? Yang pertama mestilah ada Masjidil Haram. Dalam Masjidil Haram ada Kaabah. Itu adalah kiblat pertama. Itu adalah kiblat kita kan. Jadi seronok bila kau nampak Kaabah depan mata tu. Ya Allah, memang seronok Siapa yang pernah datang Mekah dan datang jumpa Kaabah kan, memang kau orang akan rindu bila balik kan. Lepas tu macam dekat Mekah ni tempat-tempat sejarah kan, tempat mana Nabi lahir apa semua kan. Kat situ ada Gua Hira, Gua apa lagi, korang boleh pergi lah kalau datang. Lepas tu yang best kat situ, orang cakap apa yang best kat Mekah Madinah ni, Madinah tu dia ialah aiskrim. Bila kau datang sana kau kena try aiskrim dia. Ada, memang sedap lah aiskrim dia. Okey, lepas tu seterusnya Madinah pun sama, tempat utama lah. Kalau datang Saudi tu memang Mekah, Madinah kan. Okey, Madinah ni ialah adanya Masjid Nabawi. Okey, tapi dia ni bagi aku Madinah lagi best daripada Mekah dari segi suasana dia. Sebab dekat Madinah dia tak serabut sangat macam kat Mekah. Kat Mekah memang padat lah, rasa lah padat tu. Bila azan tu penuh rapat gila. Kat Madinah dia macam ruang dia besar, orang pun tak ramai, tapi tak ada berpit-pit. Sebab Masjid Madinah ni macam lagi luas. Lepas tu dia tak berbukit-bukit, dia rata macam tu kan. Okey sikit lah. Okey, lepas tu kat Madinah, barang Madinah pun, Mekah pun ada, tapi Madinah mungkin murah lagi. Nak cari barang macam jubah, cari kurma. Kalau macam kurma ajwa tu dekat Malaysia dalam sekilo 180 ke 100. Kat sana dalam 20 hingga 30 je. Memang biasalah kalau pergi sana. Kalau korang datang Mekah ni memang kena bawa balik kurma dengan jubah kat Malaysia kan 100 kan. Kat sini orang main tu 50, 60 dah dapat lah. Lepas tu kat situ juga ramai orang beli emas sebab tak tahu kenapa orang kata emas itu lagi berkualiti, lagi murah, tak tahu lah. Okey, dengan satu lagi dekat, kalau kau mau pergi Mekah, Madinah ni, kau tak payah risau, tak cakap Arab. Sebab pekerja kat situ dia orang pandai cakap Melayu. Pelik tak? Duk Mekah, Madinah pandai cakap Melayu. Kalau dia nampak je kau orang muka Melayu, muka Melayu lah, muka Indon, muka Melayu, dia automatik dia cakap, mari bang, mari cakap Melayu. Sampai polis, kalau yang biasa yang pandai cakap Melayu tu orang pekerja lah, orang Bangla, orang Pakistan kan, cakap Melayu kan. Tapi kalau macam polis tu dia tahu sikit lah. Macam dalam Masjidil Haram dia situ lah, jalan haja gitu kan. Kalau kau pergi sana, kedai-kedai tu memang dia tahu cakap Melayu lah, jangan risau lah. Jadi sebab apa dia orang pandai cakap Melayu? Sebabnya ramai sangat, macam memang hampir setiap hari ataupun setiap minggu mesti ada orang Melayu ataupun orang Indonesia. Jadi sampai dia orang pandai cakap Melayu. Jadi kalau itu antara yang best juga kat situ, kat Mekah dengan Madinah. Okey, seterusnya dekat Abha ni tempat aku duduk ni, dia berada di atas bukit, atas macam Cameron. Kalau Cameron kan atas bukit kan, sejuk kan. Okey, kalau kat Abha ni memang sejuk. Dia macam kalau musim panas, kalau Malaysia tak ada musim panas kan. Kalau kat sana musim panas, orang ramai datang situ. Sebab kat situ lagi sejuk daripada tempat lain. Macam tempat Saudi kan dikenal panas kan. Jadi tempat pelancongan juga Apa yang ada dekat Abha ni ialah ada cable car kat situ.
Tak silap aku ada 3 kabel car. Memang kabel car dia nice juga macam ada yang panjang, ada yang pendek. Tapi mahal sikit lah dibanding Malaysia. Tapi kalau nak pergi, ya kalau datang bagi tahu. Lepas tu lagi satu, Abah ni cantik juga ah. Lepas tu sekarang ni, tak silap aku sekarang ni ada musim bunga. Musim bunga memang cantik lah. Ada pokok. Sebelum aku balik tu, aku keluar je nampak ada pokok bunga warna ungu. Memang cantik lah. Kalau ada aku tunjuk kat korang. Lepas tu itulah nak cakap, Abah ni tempat pelancong, tempat melancong. Okay, untuk review cerita hari ni aku tengok aku tengok movie. Tajuk dia Underwater. Dia punya rating 5.8/10. IMDb punya rating. Lepas tu pelakon utama dia Kristen Stewart. Kristen Stewart ni perempuan yang pelakon dalam cerita Twilight. Kalau korang tahu lah, cerita perempuan tu lah. Jadi Twilight tu cerita Dracula kan. Ya kot. Lepas tu okay, cerita dia ni pasal tajuk kan Underwater kan. Jadi nak cerita dia pasal kerja yang duduk kat underwater. Maksudnya kerja orang yang kerja dekat ni, dia panggil drilling station. Kan ada orang gali kan, gali tanah dalam kat laut tu. Nak cerita pasal diorang ni yang tempat diorang tu pecah sebab ada gempa bumi kot dekat atas. Tempat diorang gali tu, tempat diorang tidur tu pecah. Memang style lah. Tempat tu hari tu pecah kan, dia lari kan. Lepas Structural integrity compromised. Structural integrity compromised. What the hell is happening? Let's go! We gotta fill the bulkhead! Depressurization low. See. Door! They're not gonna make it! Close the door! We have to close the door, otherwise the whole rig will die. Shut the door now! tu dalam bila pecah tu ada 3 orang selamat tau. Dia macam daripada tempat pecah ke tempat untuk dia panggil port tau. Bila kau orang naik port tu boleh lah kau naik ke dasar tau, macam tu. Lepas tu bila pecah tu memang kontak lost semua, tak ada kontak apa. Jadi 3 orang lagi pada tempat pecah tu, sempat lepas masuk dekat port tu. Dekat port tu dah ada 3 orang. Tapi port kat situ rosak agak. Jadi dia orang 6 orang ni 6 orang ni bincang lah macam mana nak balik kan ke darat kan. Kontak semua tak boleh. Jadi tak ada orang nak selamatkan apa. Tak tahu apa berlaku kat atas kan. Jadi dia punya kapten, ada seorang tu kapten tau. Kira orang lama lah. Kapten dia ni cakap kita kena pergi dekat biro apa tu, tak ingat nama dia. We go for the roebuck. Kita kena pergi kat situ. Lepas tu dia macam mana nak pergi sana? Dia suruh pergi sana sebab dekat situ ada port. Dekat. Jadi kalau ada port maknanya korang boleh naik kendaraan macam tu. Jadi dia orang ni pun mula tak setuju. Tapi dia kata daripada kau duduk saja mati juga kan. Jadi dia orang pun setuju nak gerak. Tapi dia orang takut nak gerak tu sebab kemungkinan bahaya lah, memang boleh menyebabkan mati. Sebab dia orang kena jalan dalam air. Maksudnya jalan air, maksudnya pakai suit jalan. Maksudnya sebelum ni tak pernah ada orang buat jalan dalam air tapi lama. Macam tu lah. Masalah pressure apa semua kan. Jadi dia orang pun start. Yang aku suka ada satu quote tu, sebelum gerak tu ada seorang perempuan ni dia takut. Lepas tu ada laki dia cakap untuk hilangkan takut sebelum gerak dia cakap. Dia tanya perempuan tu, apa benda macam mana? Which part mana paling takut bila naik ke roller coaster? Tu orang teka. Jawapan dia ialah waktu tengah beratur. Aku mula bila cakap tu aku fikir paling takut ni ke waktu turun kan, waktu turun jurnam kan. Lepas tu dia cakap paling takut ialah sebelum waktu beratur tu.
Hey, what's the scariest part of a roller coaster? Waiting in line. Jadi macam ayat dia tu untuk apa? Kurangkan takut perempuan. Wah. Okey. Yang lepas tu dia orang pun jalan. Tapi dia punya jalan tu macam dia punya nak pergi ke apa biru, aku tak ingat lah nama dia, bro apa dah. Untuk pergi situ dia orang kena turun, lepas tu kena jalan macam train. Lepas tu keluar train tu kena jalan sikit, pergi dekat situ. Okey, untuk sampai ke situ tu kat situ lepas tu jadi dia orang pun jalan pergi ke sana. Dalam perjalanan tu macam-macam hal berlaku. Aku pun tak faham, tiba-tiba meletup sebab pressure apa semua. Kalau korang tengok dia orang mati memang seram ke macam tiba-tiba meletup. I don't know what's going on with this thing. Well, keep trying. Where do we go? Guys, what's going on? Keep the door closed! Keep that door closed! I can't. 4%. 3%. No. 2%. Are you alright? No, don't do that. 1%. Don't do that. Baru tahu macam dekat bawah tanah, dekat dalam laut ni, di bawah laut ni ada risiko yang akan masalah pressure apa semua. So tengok ada yang dia orang mati kan. Takut kat tengok. Lepas tu dia orang terus, aku pun tak faham sangat. Apa benda lah, tiba-tiba meletup macam tu lah. Tapi kita tengah jalan tu tiba-tiba lah ada binatang pelik. Cakapnya underwater ni kita tak tahu ada makhluk yang menakutkan lah tu lah. Macam kita habis teroka je atas dunia, bawah laut lagi lah kita tak habis teroka je. Lepas tu dalam cerita tu mungkin mengarut sikit lah. Mula dari binatang kecil-kecil kan, macam gila makan orang. The pressure. Like on fire. Tiba-tiba ada lagi besar. Ada besar nak mampus. Macam Godzilla pun ada. Pressure anomalies detected. Tahulah cerita ni kan. Okey, jadi dia tiba dah sampai dekat sana apa semua. Lepas tu dah sampai, daripada 6 orang 3 orang mati. Lepas tu sampai kat port tu, tempat port tu ada 3 je port. Lepas tu satu tu rosak. Jadi 2 sempat naik dulu. Yang ketiga ni watak utama dia tu lah. Watak utama dia tu dia korbankan diri untuk bunuh binatang besar tu. Dia meletupkan, bawah tu ada tenaga, dia letupkan, boom, mampus sekali dengan binatang besar tu. Tapi dia pun mampus sekali lah. Okey, jadi apa yang aku dapat daripada cerita ni tak banyak. Apa yang aku dapat cuma lah macam biasa kan cerita yang kita tengok orang buat ni banyak cerita pasal space kan, pasal benda yang dekat angkasa kan. Jarang kita tengok benda yang jarang kita tengok cerita pasal underwater ni. Jadi tu aku dapat, baru tahu kat kerja underwater ni ada risiko. Kalau nak naik balik ada emergency pakai port apa semua kan. Itu je lah yang aku tahu lah, macam bawah laut ni ada pressure, ada apa. Okey, itu saja untuk video hari ni. Jangan lupa like, comment, share.